malam ni setahun pentadbiran PMX. Kan. Dan saya heran betul lah, sebanyak 41 akaun bank milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain dibeku babit wang bernilai 15 juta ringgit. Yang saya herannya, kenapa dia orang ni tak buat tak buat perhimpunan. Bila dah orang tipu duit berkenaan dengan nyawa orang ni, buatlah perhimpunan kan, buat perhimpunan. Okey, topik ni bagus. Ya ke? Sebab topik tak melondeh berkenaan, mungkin kita akan londehkan nantilah berkenaan dengan penyakau nasional juga. Ingat, kita boleh lupa ke penyakau nasional? Kita boleh lupa ke kat penyakau nasional ni? Tak boleh, mana boleh. Korang dengar tak berkenaan dengan Mak Said balon Haji Hadis yang tadi? Kan, yang baru diviralkan lah. Wow, dia kata Haji Hadi buat pengasih. Sekejap, dengar Sementara korang share tu, saya bagi korang dengar. Apa dia buat? Bayangkan, setelah 30 tahun tiba-tiba buat surat. Surat macam jadi lah. Ingatlah tuan-tuan, kita menentang puak-puak ini, mati kita mencair. Cuma kita ni menjahat, sembarang kita menjahat, mati perang puak-puak mati sahih, akan berlaku kembali. Majlis Fatwa Pasal kata tidak mati sahih, Majlis Fatwa Kedah kata tidak mati sahih, dia mati sahih dengan angkuh tubuh. Kita kemumikan mereka ini tanpa disembayangkan, tanpa dikafankan, dengan darah dan bayu sekalinya. Kita yakin mereka ini mati sahih, darahnya masih panas. Saya pernah menurunkan orang jenazah yang mati aksiden. Darah kepala panas di badan batu lain-lain. Bayangkan, apa nak jadi kutip derma seluruh negara? Ada isu besar, ke mana pergi duit anak yatim ini? Cikgu Noh sendiri, orang kuat apa, tulis buku yang lebih pas di mana-mana. Tahun lepas, orang tanya Raja Hadi, Tuan Guru Tan Sri, bagaimana dengan Kajadian Memali? Apa dia kata? Soalan syaitan. Pas dia kata, pas ni, bagi dia halal belaka, dia boleh ubah ayat Quran. Dulu hebat. Sebab tu, 3 tahun lepas, masa tengah haji dengan hebat, orang ke Bambang, orang ke Laut ni, balik ke air kami naik bas sampai pukul 5, tidur dia Raja Haji nak tengok ceramah. Dan satu ketika, orang jumpa Haji Hadi, mandi terhajar dalam kolong. Akhirnya orang cik dengan aku. Orang akan berangan di pukul 3 pagi, pagi Jumaat, dia sapa pagi, tidak ambil semayang. Tengok kolong, tengok Haji Hadi dedak. Mari bogel. Sebab saya tahu, Haji Hadi, ayah dia Haji Awang, pakar yang bagian orang anak pakai benda. Ilmu kasih sekampung. Orang marah pergi nu. Di Kelau. Dia tanya dakwa Kedah. Dilakaui, boleh panggil balik. Hebat dah hebat ilmu dia. Dan Haji Hadi ni, arwah Haji Awang yang pernah kata, Hadi tak boleh jadi pemimpin. Sebab apa? Dia kat kepala. Dia kata gitu-gitu kan. Okay. Haji Hadi cikgu buku saya. Baik. Okay, dah dengar tu kan. Nilai sendirilah. Saya pun tak erti benda-benda macam ni. Kan bukan zaman kita benda-benda macam tu. Tak apa. Alright. Sekejap saya nak mulakan live dekat 3 buku saya. Dekat situlah. Semalam puncanya saya tunjuk live dekat laman ni. Tu yang disebabkan saya kena itu tu. Tak apa, mana-mana pun kita tak kisah kan. Selagi kita boleh menyampaikan. Sekejap. Apa tajuk saya letak tadi setahun pentadbiran. Okay. Kita record.
Okey, baik. Alhamdulillah dah setahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan tadi majlis setahun pentadbiran Madani ni, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba kira-kira pukul 6.15 petang sebelum disambut oleh Ketua Polis Negara dan Ketua Setiausaha Negara. Kira-kira 5,000 yang hadir pada majlis kesyukuran setahun pentadbiran Malaysia Madani. Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu saya nak komen sikit berkenaan dengan Coldplay semalam tu, sebab cemerlang kan Kerajaan Madani hari ni. Alhamdulillah. Okey. Saya nak komen sedikit lah berkenaan dengan konsert Coldplay tu. Ramai yang mempolitikkan isu konsert Coldplay ni. Saya tak nafikan lah kemukaran dalam konsert tu kita tak boleh nak kawal. Sebab konsert ini masa zaman PN pun ada lebih kurang 15 konsert. Dan kita tak, walaupun saya ni orang yang tak suka hadir ke konsert. Sekejap Okey, baik. Kita sambung kembali. Tadi ada iklan sikit, ada budak comel tu kan. Laju je dia suruh muka tu lah. Nakal. Okey. Alhamdulillah sudah setahun pentadbiran PMX. Dah ada sound. Okey. Walaupun kan dia mainkan berkenaan dengan isu Coldplay. Dan pada saya biasalah kalau diorang nak menenggelamkan berkenaan dengan isu laporan Ketua Audit Negara, dia nak menenggelamkan berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara ni, dimuncul cepatlah, ilaha illallah, dah lagi jam sekejap. Okey. Abaikan walaun, abaikan komen. Saya tahu dah walaun ni memang dia tak puas hati dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni. Dan kemeriahan tadi berkenaan dengan majlis kesyukuran oleh setahun ketokohan dan juga pentadbiran Kerajaan Madani, dan pejam celik pasti ada kejayaan dalam dan pasti juga ada kelemahan yang kita perlu perbaikilah. Dan semalam bila walaun buat isu berkenaan dengan konsert Coldplay ni, ada juga yang kononnya mengatakan bahawa orang Melayu yang pergi ke konsert Coldplay ni perlu bertaubatlah, dan sebagainya kan. Saya
pada pendapat saya macam seolah-olah first time konsert diadakan di Malaysia. Sedangkan waktu zaman PN, Perikatan Nasional dulu pun konsert dah banyak kali diadakan, betul tak? Dan iyalah, saya tak nafikan ada kemungkaran dalam konsert. Saya juga tak nafikan ada kemungkaran dalam bentuk hiburan, tak kira lah walaupun konsert Mat Salleh ataupun konsert orang Melayu. Tapi kalau menonton bola di stadium, panggung wayang bagaimana pula? Kan? Okey, kita letak di situ dulu. Jadi semalam kita dah komen berkenaan dengan Fadli Syahri. Jawapan lucu Fadli Syahri berkenaan dengan boykot itu sendiri. Lebay kata mengenai boykot ni kita kena buat dengan rasa hati kita. Dia kata ada perkara yang kita tak mampu boykot seperti iPhone dan Facebook. Dia kata ada perkara yang kita mampu boykot. Bila kita tak mahu boykot itu, ikut rasa hati. Dia kata tak sensitif. Bila lah katalah, kalau kamu boleh menyatakan bahawa kamu boleh boykot apa yang kamu rasa perlu, kenapa pula dengan orang yang bekerja di McD dihina, dikecam dan sebagainya? Jadi moralnya Mercedes yang menyokong Israel dan kenderaan itu tak perlu diboykot kerana pemimpin PAS tak mampu menahan nafsu untuk tidak menggunakannya di Kelantan. Maknanya dia tak adalah kata kami akan jual Mercedes tu akan dapatkan kereta yang mungkin tak terlalu menonjol dalam isu Palestin ini. Kami bersolidariti dengan Palestin dan kekejaman Israel terhadap Palestin ini, kan? Jadi kesianlah 20,000 pekerja Melayu yang dibuang kerja. Bila kata tak perlu boykot terlalu ekstrim, kesiankan dekat mereka. Apa kata walau-walau mereka yang telah terpedaya dengan penunggang-penunggang agama ni? Dia kata tak apa, rezeki di mana-mana. Betul, rezeki di mana-mana. Masalahnya sekarang ini kamu mempelekehkan rezeki orang lain. Mudah cakap. Cakap memang senang sebab korang tak perlu bayar kalau korang bercakap. Tapi mereka yang gaji sudah beribu-ribu tu tak ada pendapatan dah, bagaimana? Berbalik isu Coldplay, ramai yang guna ayat lebay, iaitu kenapa ustaz mengajar tak boleh, konsert boleh. Sekarang ni tang mana yang tak boleh ni? Siapa yang tak benarkan ustaz ni mengajar ni? Saya nak bertanya, betul dalam konsert mungkin ada kemaksiatan, tapi dalam isu Coldplay itu sendiri dimainkan tidak sensitif dengan Palestin. Kalaulah tak sensitif dengan Palestin, kenapa pernah Harakah sendiri memuji memuji Coldplay ni berkenaan dengan pernah buat lagu untuk Palestin? Jadi kalau isu Palestin ni, thank you Ain, kalau isu Palestin ni dikatakan kerajaan tak sensitif, mengapa konsert sebelum ini Raja, Ella, Wing, Search tak pernah bantah? Malah Gegar Vaganza yang setiap minggu kenapa tak dibantah? Jika tengok konsert-konsert ni, kita sensitif kepada Palestin, tetapi Coldplay tak sensitif. Jawapan mereka hanya membisu 1000 bahasa. Dalam Islam hukum dia sama saja. Nak haram boleh. Zaman PN dulu pun kena tunjukkan contoh yang kamu haramkan. Ini tidak, bagi mereka halal, orang lain haram. Jadi pendapat saya, kita kena faham negara kita ni berbilang kaum. 40% rakyat negara ini bukan orang Melayu, bukan orang Islam, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan konsert ini tak ada paksaan untuk siapa-siapa beli dan tonton. Kemudian ramailah yang guna doktrin lebay. Coldplay boleh buat show tapi ustaz tak boleh berceramah. Itu kena tanya Jabatan Agama lah. Bidang kuasa sultan di setiap negeri yang mereka telah mengeluarkan arahan setiap ustaz yang nak pergi ceramah tu kena ada tauliah. Tapi mereka ni semua benda nak ditunggang atas nama agama. Samalah dengan isu syariah itu sendiri, kan? Mudah saja. Tuan Ibrahim kata zaman mereka nak jadi kerajaan, mereka tak tahu kes tersebut. Bagaimana dengan Menteri Undang-Undang daripada PAS? Bagaimana dengan Menteri Agama daripada PAS? Jadi bab ini, kalaulah
kamu tahu Nik Eli ni adalah orang ataupun seorang yang rapat, individu yang rapat dengan bekas menteri undang-undang daripada PAS. Jadi saya rasa lucu bila Jasin berdoa sambil aminkan, ya Allah hukumlah mereka, ya Allah dari golongan liberal dan sekular, ya Allah jadikan mereka bingung, ya Allah. Apa jenis doa macam itu? Inilah ajaran mereka. Tak sealiran dengan mereka, dituduhnya kita macam-macam. Sedangkan masa zaman mereka berbelas konsert diadakan. Jadi tak apalah. Berkenaan dengan Nik Elin tu kita tahulah bukan cabar kuasa Mahkamah Syariah. Nik Elin filekan petition untuk cabar enactment tu. Dia cabar bidang kuasa Dun Kelantan yang menggubal undang-undang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, menegur dan kata banyak kenyataan dibuat di luar mahkamah adalah kenyataan yang mengelirukan dan diputar belik. Katanya isu dalam pendengaran petisyen berkenaan adalah bukan mengenai melemahkan agama Islam dan Mahkamah Syariah, tetapi ia berhubung dengan isu kompetensi kerajaan negeri dalam mengubal undang-undang itu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dah jawab berkenaan dengan perkara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalaulah setiap negeri ada gubal undang-undang mereka sendiri, bagaimana? Tidakkah berlaku pencanggahan? Kes ini samalah macam orang-orang kampung yang pergi pada Merbuk sebab dia ingat RU 355 tu hukum hudud. RU 355 ini bertujuan meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah sahaja dan ianya bukan hudud. Sebab itu 2 kali tukar kerajaan PAS tak ada wakil jadi Perdana Menteri, mahu pun timbalan Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab Muhyiddin dan Ismail rasa pimpinan PAS tak ada yang layak. Tiba-tiba hari ni dia nak menaikkan MB Terengganu disebabkan dia rasa MB Terengganu ni mampu menyaingi orang-orang yang di dalam PPDM tu sendiri mengambil alih tampuk ketua pembangkang. Sebab saya dah dengar dah ada hint-hint tu. Dan PAS ada masalah dengan Mercedes. Kalaulah Mercedes ini menyokong Israel, tetapi dia ada masalah dengan Coldplay. Ikut kata hati, kalau nak boykot kita kena boykot dengan ikut kata hati. Kalau korang rasa thank you Amsaka, kalau korang rasa korang perlu boykot, korang tanya kata hati korang dulu. Sebab lebay buat macam itu. Kan, apa perasaan anda sebagai orang Islam yang telah memperkotak-katikkan berkenaan dengan boykot dan tak boykot ni? Bila kena dengan selera kamu, dengan nafsu kamu, kamu tak nak boykot. Sudahlah PAS tak kisah dengan iPhone dan Facebook. Di Facebook pula dia buat FB ads berpuluh-puluh ribu, kan? Tapi bila kita kata jangan boykot keterlaluan kepada MACD, puak mereka kata kita ni liberal, kita ni Zionis, kita ni macam-macam. Lantak korang lah, itu mulut kau. Yang berdosanya kau. Jadi yang nak tanggung di akhirat bila-bila kau. Nafsu mereka ni tak dapat mengelak daripada menggunakan kemewahan dunia. Kalau inilah standardnya orang alim daripada puak-puak mereka ni, menghalalkan apa yang mereka mahu, apa yang kita nak harapkan? Kalau keduniaan tu lebih daripada mengejar akhirat tu sendiri, kan? Mereka dulu 2011 promote Coldplay sebab band yang sokong Palestin. Tapi bila kita yang bawa masuk Coldplay, tapi dalam masa yang sama kita kena ingat 2021 Coldplay dah dijadualkan masuk ke Malaysia, tetapi disebabkan kekangan COVID itu tak jadi, tangguh sampailah sekarang. Dan diorang ni seolah-olah syurga neraka di tangan mereka pula, nak labelkan orang suka hati mereka pula, kan? Jadi setahun pentadbiran PMX dan Kerajaan Madani ni, kita dapat lihat okey, kita dapat lihat adakah benar sosok bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menenggelamkan menteri-menteri lain yang berada dalam kabinet dia? Adakah begitu? Sebab ada dakwaan ahli akademik dan ahli penyelidikan yang menyatakan bahawa Anwar Ibrahim mendominasi populariti menteri-menteri lain yang ada dalam kabinetnya. Saya rasa tak tepat lah. Kenapa tak tepat? Kerana populariti yang dimiliki Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba dijelmakan dalam persepsi yang negatif.
Dan insan bernama Anwar Ibrahim ini bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam dunia politik tanah air. Beliau sememangnya cukup terkenal lah seawal menjadi mahasiswa lagi. Kemudian setelah menceburi bidang politik, beliau terkenal dengan perjuangan reformasi yang tegar menentang salah guna kuasa, yang tegar menentang kebrobrokan sistem pentadbiran, sehinggalah beliau menjadi idola pada golongan tua dan muda. Kan Anwar juga dikatakan mempunyai peminat tersendiri sampai ke hari ini. Ke mana saja Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi, kehadiran beliau mesti dibanjiri oleh masyarakat di kawasan tersebut. Jadi adakah populariti Datuk Seri Anwar ini jadi satu kesalahan pula? Tidak. Tidak wujud dominasi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan. Sebaliknya kita tengok dia menjadi seorang pemimpin kepada barisan kabinetnya, sentiasa bergerak seganding seiringan menyelesaikan permasalahan rakyat. Hanya kerana dia ni terkenal, tak bermakna populariti itu akan melesukan pencapaian jemaah menteri lain. Janganlah dengki. Aku heran betul lah walau-walau ni dengki. La ilaha illallah. Kalau korang dekat X ni dapat baca betapa dengkinya, betapa hasad dia, betapa dia macam mana nak cakap, betapa hasad dan dengki dia orang-orang ni, walau-walau ni dekat komen ni. Ya Allah, inilah contohnya orang-orang pengikut iblis ni kan. Dia hasad dan dengki kepada orang lain. Dan hasil kerjasama Anwar bersama barisan kabinet kerajaan perpaduan, pelbagai reformasi pembangunan berjaya dilaksanakan. Dari sekecil-kecil pembangunan desa hinggalah kelancaran tata kelola segala-galanya berjalan lancar dengan sempurna. Isu-isu yang menjadi kemelut dan tuntutan rakyat yang khususnya melibatkan kos sara hidup berjaya diselesaikan serta-merta seawal setahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang memenangi populariti, tetapi kemenangan itu sedikit pun tidak menjejaskan prestasi kerajaan perpaduan. Kan? Jadi buktinya 73% responden pelbagai bangsa telah berpuas hati dengan prestasi keseluruhan kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Itu belum lagi campur dengan keberhasilan inisiatif Payung Rahmah dan subsidi bersasar yang akan diperkenalkan nanti. Ia dapat manfaatkan seluruh hampir rakyat Malaysia ni, dan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendominasi populariti dalam kerajaan perpaduan adalah status quo. Tak adil mengaitkan populariti Datuk Seri Anwar sebagai penghalang kepada prestasi jemaah menteri lain lah. Dan ahli akademik lain, penyelidik seharusnya menganalisa secara kritis lah, kan? Bukan takap muat dengan bias saja. Okey, salah satu buktinya adalah berakhirnya tuntutan kumpulan Sulu. Dan cubaan kumpulan Sulu ni menggunakan mahkamah antarabangsa untuk merampas aset syarikat minyak Malaysia, Petronas di Luxembourg dan Belanda, serta aset diplomatik negara di Perancis termasuk bangunan kedutaan akhirnya gagal. Ini selepas mahkamah Perancis membatalkan perintah bagi gadai janji berkanun yang dibuat terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris oleh penuntut warga Filipin iaitu Sulu pada 6 November lepas. Dan berita gembira ini disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi iaitu Datuk Seri Azali Nak Osman di London baru-baru ini. Dan beliau dan delegasi Malaysia telah ke sana untuk berjumpa dengan peguam-peguam melantikan kerajaan Malaysia dalam menangani tuntutan berkenaan, seterusnya menyangkal taktik dan hujahan mereka secara komprehensif lah. Dalam fasa ketiga tuntutan 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu itu sendiri. Dan keputusan Mahkamah Perancis tu sekaligus dapat mematikan tuduhan sesetengah pihak yang mendakwa bahawa kerajaan Malaysia gagal bertindak menyelesaikan isu berkenaan tuntutan Sulu ni. Jadi malah Penimbang Tara di Sepanyol Dr. Gonzalo ni akan dibicarakan di Mahkamah Madrid pada 11 Disember ini atas 2 kes jenayah berkaitan dengan award akhir kepada kumpulan Sulu berkenaan.
Jika didapati bersalah, Stampa ni, Dr. Gonzalo Stampa ini boleh dikenakan hukuman penjara dan didenda di mahkamah tersebut. Dan difahamkan juga tarikh pendedaran untuk yang ditetapkan berikutan dengan permohonan agresif dan berterusan oleh kerajaan Malaysia. Jadi sekarang ini kita telah berjaya melindungi kepentingan di seluruh dunia termasuk Perancis, iaitu apa yang dipanggil anugerah akhir sebanyak 14.9 bilion. Kalau duit Malaysia lebih kurang RM62.54 bilion ringgit Malaysia. Jadi yang telah diberikan oleh Stampa ni. Jadi Datuk Sri Azalina mendedahkan kerajaan sebenarnya masa Jun hari itulah dia mengesyaki kumpulan Sulu yang membuat tuntutan terhadap Malaysia melalui Timbatara tu memperoleh dana daripada dalang terdiri daripada pelabur Amerika Syarikat. Dan tuntutan itu adalah bermotifkan wang semata-mata. Dan Datuk Sri Azalina yakin bahawa pembatalan Muktamar Award akhir itu di Mahkamah Rayuan Paris ini hanyalah menunggu masa dan kerajaan sedang berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan keputusan itu secepat mungkin lah. Dan Malaysia menggunakan semua remedi undang-undang ni bagi membatalkan anugerah yang diberikan oleh Stampa kepada pihak yang menuntut di Mahkamah Spanyol itu, di Mahkamah Spanyol, di Mahkamah Perancis dan Belanda. Ada satu lagi tempat saya lupa nama dia, tapi jadi apa yang saya nak sampaikan bahawa kerajaan hari ini dah berjaya lah. Akhirnya tuntutan kumpulan Sulu ni boleh dikatakan kita tak perlu risau lagi lah. Dan Malaysia kalau saya tengok di sini membuat pembayaran kepada waris Sulu selepas 200 anggota bersenjata yang dikenali sebagai Tentera Diraja Sulu menceroboh di Lahad Datu pada 2013. Dan alhamdulillah berakhirnya tuntutan ini di Mahkamah Perancis, dan kita nampak usaha mereka untuk membuat tuntutan itu gagal lah akhirnya. Okey, saya bawa naik orang supaya korang tak adalah boring dengar. Silakan. Kalau orang dekat ads pun rasa kalau nak ataupun nak tanya soalan ke daripada panel, bolehlah request. Okey. Sekarang ni memang ada itu satu berita ni, itu akaun Aman Palestin ni lah dah kena disita oleh SPRM. Sebab apa? Bukan disita tapi kena dibekukan oleh SPRM. Sebab apa? Sebab ada itu kes penyelewengan dana di dalam lah. Jadi ini bermaksudnya, jadi saya seru kepada orang jangan demam kepada itu Aman Palestin, jangan. Kalau nak demam, perlu demam kepada itu saluran yang dah disediakan oleh kerajaan lah. Itu akaun amanah kemanusiaan untuk rakyat Palestin ni lah. Ya, sebenarnya kita dah bincang berkenaan dengan itu petang tadi, tapi Bimbing tak masuk. Dan satu lagi kan, dengar cerita Aman Palestin ni ada mengait dengan ISMA, betul ke? Saya dengar cerita lah. Katanya macam tu lah. Tapi kenapa diorang ni tak buat perhimpunan pula bila geng diorang ni solap duit Maknanya adakah puak-puak penyakau nasional ni memang penyakau sebab diorang tak kisah pun? Ni nak beritahu Aman Palestin ni dia tak hantar audit report dah 5 tahun. Last hantar pada tahun 2015. Ini dakwaannya lah. So kalau kita fast check beli di e-info, ya memang mereka last audit pada tahun 2015. Pelik kenapa syarikat yang berstatus berhad kutip dengan dana awam pula tu, dan tapi audit 5 tahun dah tak hantar. Mungkin ada company secretary yang boleh explain benda ni lah. Saya husnuzon maybe ada kesilapan di pihak perusahaan mereka, tapi takkanlah nak solat dana awam pula. Betul tak? Pelik ni bagi saya.
Adakah korang tak rasa marah ke bila sesuatu yang berlaku macam ini? Dalam waktu nak beri bantuan kepada Palestin, ada pula orang-orang yang mengambil kesempatan atas penderitaan orang lain. Dan tak tahulah, pada saya kan, benda ni terlepas pandang dah begitu lama lah. Jenis manusia yang macam mana mengaut untung di atas kesengsaraan orang lain. Bayangkan kalau kita duduk di kedai makan, datanglah budak yang katanya daripada sekolah pondok untuk mengutip derma. Budak-budak lagi kan. Ada yang cuba meraih simpati daripada kanak-kanak ini yang datang nak kutip derma, nak jual barang kan. Yang mereka yang sepatutnya pergi bersekolah ataupun berehat di rumah ataupun mereka ni bermain dengan kawan-kawan mereka. Dan mereka ni terpaksa cari duit untuk menanggung individu yang tidak bertanggungjawab. Dari keseluruhan Wonderma, sedikitlah bahagian itu pergi kepada sekolah pondok ataupun madrasah. Baki jumlah besar itu kepada manusia yang tak bertanggungjawab yang telah mengarahkan kutipan derma itu sendiri. Jadi dari wang yang kita derma tu belum tentu dapat memperbaiki segala kelengkapan rosak dalam madrasah. Sebab itulah dia orang ni, kalau kita tengok, never ending kutip derma tau. Sentiasa saja dia orang ni untuk keperluan itu, untuk keperluan ini. Padahal sebahagian besarnya pergi kepada gaya hidup penunggang agama yang bermewah-mewah ni. Kereta berbuah-buah, rumah mewah, pakaian berjenama. Kalau kita dengar berkenaan dengan orang yang mengambil kesempatan di atas kesengsaraan orang lain ni, apa kita rasa? Marah, geram. Mari sini Black Mask naik ke atas ni kalau berani, tapi kenapa anda tutup invitation Kalau yang jenis cakap, jenis tak tahu hala tuju dan tak berani nak naik ke atas, saya akan saya akan remove lah ataupun mute kan, sebab korang ni tak berani nak naik dan bercakap dengan saya dekat atas ni. Tetapi korang buat accusation yang melampau. Alright? Kalau berani sila naik atas. Okey, sekejap. Dekat mana tadi? Walaupun hasil derma tu bolehlah kita anggap boleh beri keselesaan kepada budak-budak atau kanak-kanak yang mengutip derma ni kan. Bagi saya, inilah realiti bahawa kesengsaraan, derita orang lain adalah perniagaan paling laris sekarang ni. Termasuklah agama itu sendiri. Biar Kak jaga dia orang kat bawah ni, terbaik Dr. Eja. Entahlah, bila bab begini saya rasa sama seperti demand dan supply. Selalu ada keinginan untuk berbuat baik dengan menderma. Tetapi kalau kita fikir, kalau kita derma bagi kat budak ni, siapa yang dapat keuntungan daripada derma kita kepada budak ini? Kadang-kadang sebab itulah kan yang datang jual barang tu. Kadang-kadang saya beritahu senyap-senyap kat budak tu, saya kata ni akak bagi aja kat adik untuk adik belanja. Jangan, ini bukan untuk orang yang suruh adik kutip derma ataupun jual barang ni. Sebab saya selalu tengok budak tu dia ada masalah hati tau. Dia duduk dekat stesen Petronas tu, dia kata mak tiri dia yang suruh jual barang, dia jual buah hulu dan sebagainya. Kan saya bagi je belanja dekat budak tu. Kan dia sepatutnya berehat dekat rumah, tetapi dia terpaksa duduk menjaja dekat luar. Tak kira hujan, tak kira panas kan. Kasihan. Dan inilah mungkin kita dengar sekejap daripada kawan daripada X ni. Silakan Fazri. Buka speaker. Buka mic. Hello? Fazri? Dia tak ada lagi. Fazri? Okay, orang dekat X ni kalau dah ready nak cakap, buka je mic sebab saya tak tahulah, saya takut jadi macam semalam. Saya nampak ada orang yang jadi speaker tapi dia tak bercakap. Mungkin saya je yang nampak macam tu. Abaikan. Okay. Ada nak menyampuk? Silakan. Tak apa, hari ni kalau ada nak sambung lagi, sambung dulu. Okay. Contoh kat mana dah tadi? Bayangkan ramai lagi sebenarnya. Kalau saya lah, saya lebih suka
bersedekah ataupun menderma direct tu kepada orang tu. Kalau kita tengok budak tu macam budak orang, anak orang susah dan sebagainya. Kalau kita rasa kita nak memberi, kita beri terus kepada dia lah. Daripada kita pilih organisasi ataupun NGO yang dapat manfaat sama daripada apa yang kita berikan tu. Dan bayangkan kadang-kadang di sekeliling kita ni ramai lagi yang susah, kan? Tapi kita lebih suka menyalurkan kepada orang yang ada kepentingan ni. Inilah. Jadi sekarang ni kita nampak Aman Palestin ni yang disyaki seleweng sampai 70 juta ni selama 5 tahun dah dia ni tak update. Bayangkanlah, awak tengok balik video-video anak-anak Palestin tu, sedih ke tak sedih? SPRM keluar lagi kenyataan hari ni berhubung dengan Aman Palestin ni sendiri. Bayangkan. Dan aktiviti berkenaan berhubung dengan duit dana awam ni juga terlibat dengan AMLA FUA. Daripada aktiviti haram, dan SPRM juga merakam keterangan saksi-saksi yang penting lah berkaitan dengan penyelewengan dana tu. Jadi saya sebagai, saya dengar cerita orang Aman Palestin ni ada orang kuat PAS jugalah. Kan? Apa perasaan korang bila dengar benda macam ni lah? Silakan Abang Wan. Assalamualaikum, Malaysia Madani. Susah nak cakap lah pasal kita pun tak dapat bukti-bukti lengkap, tapi bagus sebab sebelum ni pun kita banyak dah orang cakap kan. Dah banyak orang menaruh keraguan lah tentang tabung-tabung yang wujud sempena dengan Palestin ni. Jadi elok je, bukan Aman Palestin saja, malah tabung-tabung yang lain pun. Sebab sebaiknya kalau ada yang meragukan, disiasat lah. Kita tak nak lah orang ambil kesempatan atas isu Palestin. Kan? Sama juga dengan tabung nak jatuhkan PMX. Kalau boleh siasat juga.